Oh, kena paksa pula. Kenapa dipaksa? Suruh. Dah selamat. Ya, betul. Kita semua hadir untuk ni nak selamatkan organisasi kita. Betul. Bukan setakat menjaga anak-anak pengangkap kita nak jaga organisasi kita supaya tidak tercemar dengan isu-isu. Banyak isu sekarang kan yang berkaitan dengan pengangkap ke. Kita nak elak tu. Jadi itu sebab puan-puan yang diminta hadir pada hari ini, terutamanya kepada ketua-ketua lah, ya, ketua-ketua daerah kita yang pegang-pegang jawatan, termasuklah pemimpin-pemimpin. Kita semua adalah pemimpin dan kita ada anak-anak pengangkap. Pengangkap sangat berkait rapat dengan siapa? Kita buat untuk apa? Melatih generasi muda. Ya, melatih generasi muda. Kita menjaga mereka. Itu sebab anda semua kena ada hari ini dan kena faham. At least dapat buat tindakan apabila berlaku sesuatu. Semua dah terima kertas macam betul tak? Okey, kali ini setiap metro saya akan bagikan isu ni ada yang kisah benar, ada yang rekaan. Tapi saya nak buka slide dulu. Ini nasihat-nasihat yang berdasarkan isu ya. Okey, ini perbincangan kumpulan. Setiap kumpulan akan menerima situasi yang berkaitan dengan isu selamat dari bahaya, bincangkan bersama ahli kumpulan dan bentangkan. Yang pertama, cara mencegah kejadian tersebut dari berlaku. Cara mencegah tadi dah ada sikit kan? Itu tadi base-base dia. Yang ni hardcore sikit dia punya isu. Yang kedua, cara penganjur aktiviti ataupun pemimpin ataupun siapa yang berkaitan, ya, yang menangani situasi apabila menghadapi kejadian ini, apabila dia berlaku, bagaimana tindakan kita sebagai pemimpin ke apa-apa jawatan pun dalam pengangkap. Okey, boleh bincangkan. Saya bagi masa. Nak berapa masa boleh? 10 minit boleh? 30 minit? Boleh tak? At least 20 minit dulu. Buat ni dalam masa 20 minit. Sebab nak bentang semua kan? Okey, boleh mula sekarang. Susah. Wah, kita ada hero. Ini hero dah. Dia nama macam mana? Dia orang negeri. Apa dia? Orang negeri. Negeri apa? Saya ni peserta. Ya, ini saya peserta. Setiap kumpulan ada negeri. Mana ada? Setiap orang kumpulan ada 2 negeri. Seorang lagi siapa negeri kita? Belasah pengangkap. Adik dan Ecan baru ibu polis. Boleh menahan 2 lelaki dan memukul. Ini tak bawah ya. Bawah ke tepi. So, apa yang dia nak kita tulis? Okey, dia jadi Cara mencegah kejadian tersebut dari berlaku. Cara menganjur aktiviti mengenai situasi apabila Setiap kumpulan menerima situasi. Orang luar tu orang luar lah. polis mengabui lah untuk dua orang ni. Untuk kita betul kan? Jadi kita kena bincang. Mengangkat tu dengan petrol lah, dengan awal. Mengangkat tu umur kelana lah, 20-an lah. Tapi dia diserang oleh dua orang ini dan kecederaan dia agak teruk lah. Sehingga 10 jahitan di kepala, 19 jahitan di kepala dan 10 jahitan di kanan dan 8 jahitan di kiri. So agak teruk lah. So kita nak bincangkan cara mencegah kejadian tersebut dari berlaku, cara penganjur aktiviti menangani situasi apabila menghadapi kejadian ini. So saya rasa biasanya kalau kita menganjurkan pertimbangan
kita akan buat satu surat ke balai polis yang terdekat untuk buat rondaan. Biasanya lah. Itu kami suratkan surat apa tu? Aturan? Husband dia datang dengan motor besar, isteri dia datang dengan Dia Awi dengan motor besar. Nasib baik kau terima benda aku. Aku mesti dah awal. Tu pun Syekh faham gaduh. Ha? Tu pun Syekh faham gaduh. Suara tak sedap. Jiwa. Saya biasa Okey. Kapan dia buat? Kitchen buat yang kita kulit kapal. Kan ada whiteboard yang ada roda tu. Tengok belakang. Ada kat belakang. Ada. Tak ya? Ini kan tak boleh. Mana ada roda? Dia ni. Nak kan dua orang lah. Salam. Kami daripada kumpulan 8. Situasi yang kami dapat, Dah bergerak baik? tak ada. Okey. Nak ke kan? Dua pengangkap senior didakwa merogol pengangkap perempuan berusia 13 tahun di dalam kawasan kamp perkemahan dekat sini. Mana dekat sini ya? Pengangkap perempuan tingkatan 1 itu mendakwa diheret masuk ke dalam bilik store oleh dua pengangkap senior kira-kira pukul 2.30 petang Selasa. Selain berada di bilik itu, kedua-dua pengangkap senior itu didakwa menanggalkan pakaian bangsa sebelum merobolnya. Seorang kaki tangan pentadbiran yang melalui kawasan kejadian terdengar bunyi Bunyi apa? terdengar bunyi teriakan dan bergegas masuk ke dalam bilik store itu untuk melakukan pemeriksaan. Terkejut dengan kehadirannya, dua pengangkap lelaki itu terus melarikan diri dan pengangkap perempuan itu dibawa ke bilik kesihatan. Semasa di bilik kesihatan, pengangkap wanita itu menceritakan bagaimana dia diheret masuk ke dalam bilik store dan dimungkinkan sebelum dirogol. Detail Belum ada lagi cikgu. Difahamkan salah seorang pengangkap lelaki mengaku melakukan perbuatan itu ketika disoal siasat pada keesokan harinya. Namun dia mendakwa pengangkap perempuan itu membenarkan perbuatan seks seksual tersebut. Ya? Okey. Itu adalah situasi yang kumpulan 8 dapat. Okey, ini yang pertama saya akan terangkan tentang bagaimana cara untuk mencegah. Okey, pertama kami cadangkan wujudkan body system. Okey, maksudnya setiap kali setiap pergerakan ke mana-mana sama ada pengangkap perempuan ke pengangkap lelaki ke berteman. Sebab dalam situasi ni kan kita nampak pengangkap perempuan tersebut dia seorang saja. Okey, yang kedua lapor setiap pergerakan. Okey, nak pergi tandang, nak pergi masuk bilik dorm. Okey, yang ketiga buat sempadan ikut jantina. Ya, maknanya tapak camp tu seperti yang telah diterangkan tadi kan sebelum ni kan, kita buat pengasingan lelaki perempuan dan buat sempadan. Yang keempat, pemantauan pemimpin lah. Ya, kita sebagai pemimpin, sebagai penyedia program kita membuat pemantauan. Dan yang kelima, macam biasalah kita sentiasa perlu ulang-ulang mengingatkan peserta kita
amalan etika pengakap. Okey, cara untuk kita menangani isu ini. Okey, yang pertama, dapatkan keterangan daripada saksi. Okey, kita tanya budak perempuan tu kan, siapa yang kamu nampak masa kejadian tu, siapa yang kamu rasa ada di kawasan tersebut. Okey, yang kedua, buat soal siasat individu tu lah. Bermula dengan pelajar perempuan tu dan dua orang pelajar lelaki tersebut. Yang ketiga, kumpulkan bukti yang kukuh daripada hasil siasatan tu lah. Yang keempat, perbincangan dalam jawatan kuasa. Dan yang kelima, seperti biasa, etika kerahsiaan dalam menangani isu ini. Sekian, terima kasih. Okey, ada veteran yang nak tanya tak berkenaan dengan persembahan itu, presentation tu tadi? Ada yang nak tanya? Apa? Okey, situasi yang diberikan ni sebenarnya tak berlaku pun. Setakat ni tak ada. Dekat Malaysia tak ada dengar ada pengangkat kena rokok. Tapi mungkin tak berlaku sekarang. Kita kena berhati-hati. Lagi-lagi nak menemui jambore ni kan, mungkin tak berlaku dekat budak Malaysia, mungkin berlaku di budak-budak luar negara yang datang berkemah di Malaysia. Ya, maknanya sebelum daripada benda ni terjadi, mana sebaik-baiknya kita elakkan. Itu jadi dah nampak kan macam mana antara cara untuk mengelakkan daripada perkara itu berlaku. Okey, tepukan untuk Kadrol 8. Okey, seterusnya kita minta Kadrol 6. Kadrol 6 boleh datang ke depan. Siapa wakilnya? Siapa yang nak wakilnya Kadrol 6? Okey, bacakan dulu situasi ya. Mai. Dapat tu saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Petrol 6 dapat topik berkaitan pemimpin pedofilia. Okey. Kisah dia. Kejap ya. Tolong ambil perhatian ni. Pemimpin pedofilia. Pemimpin yang membuat salah laku. Okey, teruskan. Polis memanggil beberapa saksi termasuk pengakap dan pemimpin pengakap sebuah sekolah bagi membantu siasatan berkaitan dakwaan seorang pemimpin melakukan gangguan seksual dan aktiviti tidak senonoh. Ketua polis berkata, polis ada menerima laporan dibuat oleh pengakap yang merupakan mangsa dalam kes pedofilia tersebut. Polis telah melihat segala kandungan di dalam telefon pihak yang terlibat seperti perbualan telefon dan aplikasi WhatsApp dan merasakan ada keperluan untuk siasatan dilakukan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Polis akan melihat apakah kebenaran dalam apa yang dinyatakan supaya siasatan secara adil dan terus dapat dijalankan. Katanya kepada pemberita masyarakat diminta tidak membuat spekulasi memandangkan siasatan masih berjalan. Kepada mana-mana pihak yang mempunyai maklumat boleh terus hadir ke balai polis bagi memberikan kerjasama dan sekiranya mereka enggan mendedahkan identiti boleh hubungi polis. Katanya yang akan mendedahkan identiti pihak terlibat. Okey. Jadi isu yang kami dapat adalah berkaitan pemimpin pedofilia. Okey, jadi soalan pertama, cara untuk mencegah
daripada kejadian ini berlaku. Okey, yang pertama, pastikan setiap aktiviti yang dirancang merupakan aktiviti berkumpulan. Tak boleh ada aktiviti yang aneh-aneh, yang seorang-seorang, dua orang macam tu tak boleh. Okey, seterusnya, setiap kali buat aktiviti, pastikan pemeriksaan latar belakang setiap pemimpin ataupun jurulatih yang terlibat dicek dengan sedalam-dalamnya lah, maksudnya sedetail-detailnya. Okey, seterusnya, pemilihan lokasi dan masa. Kena make sure masa setiap program ataupun masa setiap aktiviti tu kena dengan masanya. Tak bolehlah contoh macam kalau nak buat jalan malam tu, kena make sure perempuan jalan dulu ke budak-budak tu kena ada peneman. Tak boleh dia seorang-seorang macam tu. Okey, seterusnya mewujudkan pusat aduan. Jadi penting sebab bila apa-apa berlaku, mangsa mesti akan cari orang ataupun mencari seseorang yang boleh bantu dia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, seterusnya taklimat. Okey, taklimat sebelum apa-apa aktiviti, bagi taklimat kepada murid-murid, kanak-kanak dan juga orang dewasa tentang salah laku, etika dan sebagainya. Okey, dan penyebaran infografi. Kadang-kadang murid, kadang-kadang kanak-kanak ni dia jenis yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, masuk kanan, keluar kiri. Jadi kita bagi dia infografi yang banyak gambar supaya dia faham. Tak kisahlah infografik tentang berkaitan kawasan yang boleh disentuh, kawasan yang tak boleh disentuh, something yang macam itulah. Okey, itu untuk cara mencegah. Tapi dah guna cara mencegah ni, tiba-tiba terjadi juga. Pemimpin tu gatal juga, dia nak juga budak tu. Okey, apa yang kita boleh buat adalah first, bila dapat seorang mangsa. Okey, mangsa tu datang tengah kelakar, dia cakap, cikgu ada pemimpin ni raba saya, pemimpin ni selalu whatsapp saya benda bukan-bukan, contoh macam tu kan. Okey, first of all, yang paling penting bila save from harm ni adalah kita bagi dia psychological first aid dulu. Maksudnya kita perkenalkan diri kita kepada budak tu. Siapa yang tidak lapor? Maksudnya kita tenangkan budak tu sampai tu, baru kita dapatkan keterangan. Jangan terus tiba-tiba paksa dia. Kau cerita siapa pemimpin tu? Tak boleh. Kita kena tenangkan mangsa dahulu. Okey, so dapatkan keterangan mangsa, cari saksi. Cari saksi sebabnya kejadian-kejadian yang macam ni kita perlukan saksi supaya tak ada orang cakap kita nak frame anyone. Macam tu. Okey, seterusnya makluman. Okey, kita kena maklumkan. Yang ini penting, makluman kepada siapa? First, kalau budak tu parents masih hidup, mesti kita kena bagi tahu parents dia. Okey, kita kena maklumkan kepada parents dia, maklumkan kepada guru pengiring dia, maklumkan kepada organisasi semualah. Okey, so seterusnya kumpulkan bukti. Ini penting. Bila melibatkan kes-kes seksual, bukti amat penting. Dan bukti yang paling kukuh yang kita boleh dapatkan adalah bukti-bukti bergambar. Contoh, kalau budak tu tiba-tiba dia kena cium, lepas tu kena ada kispan gambar ke, tangkap gambar bagi. WhatsApp benda yang bukan, screenshot bagi. Sampai macam tu. Okey, seterusnya pengasingan serta-merta. Kalau kita dah identify siapa pemimpin yang terlibat, kita asingkan pemimpin tu dengan kanak-kanak yang lain. Sebab walaupun yang dia buat tu kat seorang, tapi kanak-kanak yang lain tu pun possibility untuk jadi mangsa seterusnya tinggi. Okey, dan yang terakhir adalah kita kena buat laporan lah. Dah cukup bukti, dah ada mangsa, dah ada saksi, dah ada keterangan semua, kita baru boleh buat laporan polis. Okey, itu sahaja daripada Petronas. Terima kasih. Okey, bagus ya. Petronas. Ada ni yang nak tanya ke? Ada? Faham. Sebentar nak tanya. Banyak info juga Kami boleh menggunakan pedofilia tu apa? Kau tak tahu sebenarnya? Pedo. Ha? Tak tahu. Kalau nak tahu, tanya Cikgu Fatih. Dia banyak tahu. Sebab dia ni konselor kan? Ya? Sebenarnya dia bukan setakat pemimpin pengangkap saja kan?
banyak juga isu-isu yang pedofilia ni yang berkaitan dengan cikgu-cikgu sekolah yang mana terlibat. Dan kita pun kena alert. Maksudnya kena hati-hati. Biasanya orang-orang yang pedofilia ni dia suka rapat dengan kanak-kanak. Dia suka ambil gambar. Dia suka ambil gambar. Yang suka ambil gambar tu kan? Tengok, maksudnya selamilah orang tu. Kita kena kenal kawan-kawan pemimpin pengangkat kita. Tuan-tuan kenal tak kawan-kawan tuan-tuan? Siapa yang join dengan kita punya jambori ke, perkemahan ke, kita kena tahu mana datang orang ni. Pemimpin pun mana datang daripada pemimpin. Berkenal-kenalan lah, tak semestinya kita siasat macam siasat polis. Menyeimbang, berinteraksi lah dengan orang-orang baru. Berinteraksi dengan orang-orang baru. Itu antara cara kita nak mengelakkan isu pedofilia atau yang seumpama dengannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada background 5. Mana 5? Belum. Membuat laporan polis. Metro 5 tengah marah-marah dengan polis. Ini sibuk polis buat laporan. Soalannya mana? Dia punya situasi. Ini isu lain pula. Dia tak ada berkaitan dengan seksual. Ini isu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengakap. Okey, ini kes benar. Dalam ditulis benar. Tak tahu lah benar atau benar. Okey, pengakap hilang ketika perkemahan di Sungai Cilik, Kuala Lumpur 3 Rabiul Awal 1438 Sabtu. Seorang pengakap tingkatan 2 yang menyertai perkemahan di Sungai Cilik, Kuala Lumpur Baru dilaporkan hilang awal hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Puamba dan Penyelamat Selangor, Wahmat Sani Harun berkata, pihaknya menerima panggilan berkenaan tentang kehilangan Anis Fatihah Hishamuddin 14 tahun pada pukul 3.20 pagi. 7 anggota dari Balai Puamba dan Penyelamat Kuala Lumpur Baru kini terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat SAR. Katanya ketika dihubungi bernama di sini hari ini. Muhammad Sani berkata, gerakan SAR dilakukan di kawasan sekitar tapak perkemahan itu, namun Anis Fatihah masih belum dijumpai. Dan sehingga kini pencarian diperluaskan dengan bantuan pasukan khas taktikal operasi penyelamat Malaysia atau STOP. Beliau berkata operasi SAR dilakukan di laluan darat dan juga sungai, turut dibantu unit penyelamat dari lubuk air terjun Sungai Cilik. Ini kerana kami ada menemui sepasang telekong dan kain sebelah kiri dipercayai milik pengakap itu di kawasan berkenaan. Keluarganya mengesahkan barangan itu merupakan milik Anis. Difahamkan seramai 47 pengakap menyertai perkemahan itu. Okay, baik. Itu situasi yang bulan kami dapat bulan 5 dan ini adalah cara-cara pencegahan. Ada 5 cara pencegahan yang menerangkan situasi tadilah. Okey, yang pertamanya berkaitan dengan cara pencegahan pertama adalah kena ada surat kebenaran. Surat kebenaran yang melibatkan ibu bapa, pihak sekolah dan SOP lah. Maknanya pemimpin berkenaan perlu ada terima tiga perkara tersebut dan mengikut SOP yang telah ditetapkan dalam pencegahan. Maknanya kalau berlaku apa-apa kejadian yang tidak diingini, maknanya kita boleh rujuk kepada dua perkara daripada perkara tersebut. Okey, yang keduanya pemakluman kepada pihak berkuasa yang menerangkan bahawa kita menjalankan aktiviti di dekat
adalah ataupun di luar kawasan, iaitu sebelum perkemahan lah, iaitu kita kena nyatakan, kita kena maklumkan kepada pihak kuasa, polis ataupun bomber, sebab kita berkemah di kawasan yang ada air, dan hospital ataupun klinik lah. Sekiranya kes ada apa-apa berlaku yang tidak diingini pada pelajar tersebut, kita boleh refer dan rujuk kepada pihak berkenaan. Okey, yang ketiga, kita ada jawatankuasa perkemahan. Yang jawatankuasa perkemahan ini melibatkan semualah, pemimpin kena ambil maklum, dan kita kena pasti kuantiti pelajar itu cukup. Maknanya ada 47 orang, ada 47, mana balik sebelum, semasa dan selepas tu 47 pemakluman. Jadi kuantiti, lepas tu jurulatih mestilah bertauliah. Mungkin kita berkemah di kawasan-kawasan yang ada air dan kita tak ada kemahiran, jadi kita latih jurulatih yang luar yang ada tauliah lah, tauliah ada pun SOP yang boleh melayani